Okey. Ira nak tanya Zurati ke? Dari pandangan Kak Zurati sendiri, bajet yang diberi kali ini adalah tambahan peruntukan sebanyak 103 juta ringgit. Jadi dari segi sudut media, bagaimana Kak Zurati melihat benda ini untuk perkembangan atlet sukan kita untuk masa akan datang? Okey, kalau diikutkan bajet tambahan ni kita kiranya sesuatu yang bagus untuk masa depan atlet sendirilah dalam yang sukan-sukan yang dipilih tu. Cumanya yang penting sekarang kalau ikut tu dari segi pembangunan kita ni dah bagus. Agak bagus, kita dah pandai boleh cari talent semua. Cumanya pendedahan kepada talent tu macam mana. Kita kena tengok pada situ jugalah, sebab ada yang Persatuan Sukan setengahnya macam dia kata kurang pendedahan, dia orang nak pergi kejohanan tu agak susah. So rasanya bila bajet tambahan tu diberi, patutnya orang kata divide tu secara adil supaya setiap atlet tu dapat pendedahan secukupnya lah, supaya dia orang macam kalau kita ada target untuk bawa sukan memanah ke Olimpik, so kita perlukan pendedahan supaya dia orang lebih bersedia dari segi sama ada dari segi mental atau fizikal dia orang untuk ke arah yang kita nak bawa lah. Oh, hebat. Dulu bekas atlet silat kan? Okey, jom kita lihat sepintas lalu Datuk Naim, Datuk Daniel dan Zurati. Kita lihat sepintas lalu perbandingan bajet sejak 2013, 2014 termasuklah 2015. Jom kita saksikan grafik ini. Kemudian kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Bajet untuk sukan 2013 738 juta ringgit Malaysia peruntukan, dan kemudian untuk 2014 kalau kita lihat Datuk Naim, Datuk Daniel, berarti ada sedikit penurunan lah dari segi bajet itu, 239 juta untuk 2014. Kemudian untuk 2015 ada tambahan sedikit, seperti yang kita dah bincang tadi, ada tambahan 103 juta untuk sukan 6 sukan, termasuklah aktiviti-aktiviti lain dan juga kegiatan-kegiatan yang membabitkan belia. Okey. Datuk Daniel, melihat kepada bajet ini dan 6 sukan yang seolah-olah menunjukkan bahawa sesuatu yang lebih drastik perlu dilakukan, tetapi adakah bajet ini boleh menentukan kejayaan sukan kita di masa akan datang? Sangat sini kita salah faham sikit, sebab tambahan peruntukan ini, salah saya dapati adalah untuk membangunkan akaumbi. Kalau kita kata enam pasukan yang telah dipilih untuk Rio, itu masa yang singkat tak jadi. So that is not practical. Untuk Rio bajet itu dah sejak 2013, betul. Itu bajet yang ni dari 2013. 13. Jadi ini tambahan ni bukan untuk memangnya untuk membangunkan ataupun to ensure that this particular sport akan dipilih untuk sukan di Rio. Dia bermakna macam sukan macam archery, memanah. Memanah mungkin dalam 2 tahun ini kita boleh menentukan ada perwakilan di Rio. Selain dari itu basikal, sprint memang kita boleh menentukan sebab kita sudah ada cyclist in that caliber ready to go into Rio. Selain dari itu mungkin badminton ada kita punya perwakilan, just to ensure that replacement for Dato' Lee dan sebagainya. Tapi yang apa kita kena tengok, kesinambungan dari elite tu, dari bukan akaumbi to elite. At the moment there is no continuity. Kita telah putus. Dato' Lee habis, badminton pun kena cari. Squash pun begitu juga. Nicole pergi, kita kena cari.
cycling now, Azizul pergi, kita kena cari juga. Josia sudah very old, is already past. Yalah, kalau begitu mungkin Zuraiti atau Datuk Naim, atau saya bagi Datuk Naim dululah. Kalau kita lihat bajet seperti kata Datuk Daniel, kita faham mungkin ada pihak yang mengatakan bahawa bajet itu sebenarnya untuk merubah pencapaian yang sedang dilalui oleh 6 sukan itu. Tetapi kalau kita melihat kepada melahirkan di peringkat rakam rumbi, kalau tak salah saya Datuk Naim, sejak zaman Rosman Alwi kita harus menunggu begitu lama kemunculan Azizul Hasni Awang. Kalaulah kita masih memerlukan jarak waktu itu, bererti selepas Azizul atau Josiah meninggalkan lapangan ini, bererti kita tidak akan ada lagi peluang berpecut di peringkat antarabangsa. Kita terpaksa menunggu untuk certain waktu mengikut bajet. Jadi bagaimana pandangan Datuk Zain? Dalam basikal tidak. Kita mempunyai pelapis. Sekarang ni pun di Bangkok sekarang ni, Meknah Farina Syahwati, dia dah menang 3 emas 500 meter sprint dan kerin wanita junior. Dan juga semalam Firdaus Zonis, dia menang juga emas time trial 1 kilometer. Jadi dalam mungkin besok lusa dia akan dapat mengumpul emas dalam macam kerin dan sprint. Jadi pelapis kita ni dah ada bersedia. Jadi selepas ini kita akan serapkan dia terus. Jadi strategi kita macam dulu, perbelanjaan tu bergantung kepada strategi bagaimana kita nak melayakkan diri. Misalnya dulu sebelum 2012 ke London kita ada 7 pelumba yang kita mula awal. Tetapi yang layak hanya 2. Jadi strategi kita pula untuk Rio, kita ada 3 pelumba lelaki dan kita perlu ada 2 pelumba wanita yang kita anchorkan dia dengan acara team sprint yang akan membolehkan kelayakan dalam acara sprint dan kerin itu berlangsung dalam lelaki dan juga wanita. Jadi kita hanya mungkin ada 5 pelumba sahaja yang nak kita layakkan pra-pra kelayakan ni. Jadi bajetnya tak samalah dengan 7 orang dulu jika dibandingkan dengan 7 orang. Bukan bermaknanya penambahan bajet tu akan melibatkan penambahan kepada kos persediaan kelayakan Olimpik dan juga untuk kita membawa balik pingat. Okay. Dia akan bergantung kepada apa strategi kita, berapa orang yang terlibat dan berapa lama. Misalnya dulu kita terpaksa nak qualify, kita kena pergi 4 pertandingan World Cup Klasik dan 1 kejohanan dunia. Tapi sekarang kita kena pergi tahun ini dan tahun depan 3 kejohanan di peringkat World Cup Klasik dan 1 kejohanan dunia. Tetapi disyaratkan kita kena ada sekurang-kurangnya Kelas 2 race di Malaysia yang Malaysia wajib menganjurkan untuk layakkan kita pergi ke World Cup Klasik. Tapi perbelanjaan mengadakan pertandingan tu semua kita perlu kira, kita perlu peruntukkan. Okey. Baik. Zuraiti nak tambah, nanti kita berehat dulu. Ada soalan untuk Zuraiti, soalan yang berat ni untuk Zuraiti. Ini termasuklah persekutuan ataupun persatuan-persatuan sukan selepas berakhirnya Sukan Asia, nampaknya beban yang terpaksa ditanggung oleh Majlis Sukan Negara berdasarkan reputasi persatuan di Sukan Asia. Semuanya kita akan bincangkan sebab kita balik daripada berehat nanti.